Hai, selamat datang semua. Apa Hai, khabar? Hai, kabar baik. Puan. Kabar tak baik. Mengapa? Sebab kes makin naik ke? Ya, terkejut tengok 20K hari ni. Ya, memang sangat membimbangkan lah. That's why kita pun tak dapat jumpa secara bersemuka. Kita dapat jumpa melalui ni pun dah amat syukur dah. So, semua okey hari ni? Boleh mula latihan kita Boleh? pada hari ni? Boleh. Okay, saya mulakan screen share saya dulu. Boleh nampak ke semua? Belum lagi. Dah nampak dah. Okey, semua boleh nampak So hari ni kita peserta maaf, seramai 4 orang orang. Sepatutnya ada 10 orang. Tetapi saya dapat membalas mereka tak dapat hadir lah sebab ada kekangan. Tak apa, kita akan sharekan kongsi video ni nanti kepada mereka. Okey, pertama sekali saya ingin kenalkanlah diri saya. Nama saya Gita Anak Perempuan Adrian dan saya mengambil jurusan Bachelor Science Pembangunan Sumber Manusia dan merupakan daripada Fakulti Pendidikan lah daripada UPM. So hari ini kita berkumpul di sini untuk latihan komunikasi berkesan di tempat kerja. Boleh dengar suara saya jelas semua? Boleh, boleh. Okay. Jelas. Sekejap ya. Okay. Saya rasa semua sebelum hadir ke kursus ni telah menjawablah analisa keperluan latihan iaitu TNA daripada saya, di mana dalam ni kebanyakannya memerlukan kursus komunikasi lah di tempat kerja. Dan saya difahamkan masing-masing semua daripada organisasi yang berbeza Ada yang terdiri daripada swasta, ada yang daripada kerajaan mengikut analisa keperluan latihan yang saya telah dapatlah melalui email. So sebelum saya memulakan sesi kuliah saya hari ini, ceramah saya hari ini, boleh saya minta masing-masing untuk kenalkan diri masing-masing, boleh? Boleh. Amy ada lagi ke? Saya tak nampak dalam skrin. Ada. Oh ada, oh okey. Saya? Okey. So boleh saya minta masing-masing kenalkan diri? Boleh mula siapa-siapa? Ya. Boleh dengar tak? Ya, boleh dengar. Boleh dengar Okey, nama saya Rohana binti Basri. Saya dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia Putrajaya. Okey, selamat datang Puan. Okey, yang kedua? Cik Alia? Saya Syarifana Alia binti Zahar. Saya bekerja sebagai admin di sebuah syarikat swasta di Seri Kembangan. Okey, selamat datang Alia. Ni Puan Atika. Boleh dengar ke? Hello. Boleh dengar? Boleh tapi ada sekat. Hai, saya Atika. Saya bekerja daripada Padanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak. Okey, selamat datang Puan Atika. Okey, yang peserta kita yang keempat. Hai semua. Nama saya Embeliza Fifi, anak Engkasan. Saya bekerja di syarikat swasta di Kuala Lumpur. Okey, selamat datang Puan Amy. Saya ucapkan terima kasihlah kepada semua untuk sudi meluangkan masa semua pada hari ini. Dan kita akan bermulalah sekarang untuk kita
melihat slide presentation saya untuk paparan seterusnya. Okay, saya dah sharekan link di ruangan chat ataupun puan-puan boleh menulislah nama dan juga nombor matrik nanti. Ini adalah untuk tujuan rekod saya lah bagi mengendalikan latihan ini. Okay, kita akan mulakan sekarang. Okay, slide semua boleh nampak terang Okay. Kejap ya. Okay. Boleh nampak So, Boleh. okay. Selamat datang ke latihan komunikasi berkesan di tempat kerja. Okey, semua peserta sila perkenalkan diri anda. Semua dah buat tadi. Terima kasih semua. Okey, saya nak tanya satu soalan apakah yang anda faham tentang komunikasi? Ada sesiapa boleh bagi pengalaman ataupun pendapat anda tentang benda-benda tentang komunikasi yang pernah berlaku yang di tempat kerja? Contohnya seperti maybe pernah berlaku konflik sebab komunikasi antara majikan, antara rakan sebaya, antara rakan sekerja. Peribadi pun tak apa, boleh kongsi. Ini untuk masing-masing maklumlah kita buat webinar ni malam. So saya tak nak semua rasa mengantuk ke apa. Ini untuk refreshment lah semua. Boleh boleh berkongsi pendapat? Okey, saya cuba ya, Puan. Boleh, Puan. Boleh. Okey, komunikasi ni macam bagaimana maklumat tu disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Kalau dalam sebuah organisasi tu, bagaimana sesuatu informasi tu disampaikan daripada bos kita kepada anak-anak buah dia lah. Tetapi macam mana informasi tu disampaikan tu yang penting. Kalau informasi tu tak disampaikan dengan cara yang betul, nanti mungkin akan menyebabkan berlakunya salah faham dan akhirnya nanti akan berlaku konflik dan seterusnya objektif organisasi tu tidak akan tercapai. Itulah pemahaman saya lah. Betul lah, saya memang betul apa yang Puan kongsi tadi. Betul, kalau kita berkongsi maklumat secara medium yang salah, memang akan munculnya masalah ataupun konflik di tempat kerja. Lebih-lebih lagi sekarang kita masa pandemik COVID ni, kita semua menggunakan rangkaian online. So kalau kita tengok kat sini, kita akan rasa kekangan dari segi bersemuka dan boleh juga masalah berjadi dalam medium online sebegini juga. Sebab kita suka nak komunikasi secara face to face, iaitu bersemuka. Dan itu pun salah satu punca jugalah, macam Puan kongsi tadi, memang betul. Masalah komunikasi ni dia boleh berlaku di mana-mana saja. Sekitar kita dan sekitar di tempat kerja dan mana-mana di komuniti pun boleh berlaku masalah komunikasi. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, hari ini kita akan belajar tentang 4 elemen yang penting, iaitu satu adalah definisi elemen dan proses. Yang kedua adalah komunikasi berkesan. Apa itu komunikasi berkesan? Yang ketiga adalah komunikasi di tempat kerja. Dan keempat adalah kemahiran berkomunikasi. Sebab webinar kita hari ini adalah memberi fokus terhadap komunikasi di tempat kerja. So saya menekankan lebih kepada masalah-masalah di tempat kerja lah. Okay. Boleh semua ketiklah. Boleh. Okay, yang pertama tentang definisi dan elemen dan proses ya. Di mana ia adalah komunikasi merupakan proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej. Proses di mana manusia bertukar-tukar idea, maklumat dan perasaan. Maksudnya kita melalui komunikasi, kita boleh sampaikan satu mesej kepada orang lain kalau orang tak faham apa yang kita buat. Contohnya dalam setiap aktiviti yang kita lakukan memerlukan komunikasi terhadap seseorang yang lain.
Yang ketiga adalah proses di mana manusia berinteraksi dengan menggunakan isyarat, simbol dengan tujuan untuk mengubah keadaan fizikal atau mental mereka. Contohnya kalau kita gembira, kita akan senyum, kita akan bersukaria, kita akan berhibur, kita akan menyanyi. Dan kalau kita sedih, kita akan diam. Dan kalau kita marah pun, kita akan tunjuk juga kemarahan kita melalui komunikasi. So komunikasi saya rasa amat pentinglah dalam kehidupan kita, terutamanya di tempat kerja kita. Okay, boleh faham semua? So dalam picture ni kita boleh nampak seorang tengah mendengar dengan seorang tengah bercakap lah. Okay. Kedua, tentang komunikasi berkesan. Apa itu komunikasi berkesan? Okay, mari kita tengok apa itu komunikasi berkesan. Okay. Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima. Maksudnya apa yang kita nak sampaikan tu tanpa ada apa-apa kemusykilan, tanpa ada apa-apa sebarang keraguan. Apa itu kita nak sampaikan tu, mesej tu mesti difahami oleh pihak yang kedua ataupun pihak yang ketiga tu. Kalau terdapat sedikit kekeliruan, memang akan boleh menjadi konflik ataupun isu masalah yang besar. Okay. Dan kedua adalah makna mesej yang dipahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima. Maksudnya apa yang disebut oleh seorang yang bernama A sama, dan bila orang yang bernama A ini disampaikan kepada seorang yang bernama B, benda tu mesti kena sama dan sama juga. Maksudnya kita bila kita berkomunikasi ni, mesej yang disampaikan tu kalau salah, benda tu akan menimbulkan kekeliruan di sama mereka dan juga mengakibatkan konflik di suatu tempat ataupun di suatu persekitaran. Sebagai contohnya, kalau dalam organisasi kita, penyedia kita memberi arahan untuk kita melakukan tugasan itu dan akan memberi sedikit penerangan. Tetapi jika penerangan yang diberikan itu, kita bawa penerangan tu salah dan kita sampaikan penerangan tu kepada anak buah kita, dan benda tu akan jadikan konflik yang besar, miscommunication. Salah fahamlah lebih kepada, dan juga ia akan menyulitkan hubungan kita. Maksudnya hubungan sesama pengurusan, sesama rakan sekerja akan jadi lagi buruk lah, di mana satu benda yang kita tak bagi tahu tu akan menjadi punca pencetus masalah di situ, dan kita tak nak keadaan suasana kita bekerja ni menjadi tegang. Okay, yang ketiga adalah perubahan yang berlaku dikandai akibat mesej adalah seperti perubahan yang dikendaki oleh pengguna. Maksudnya seseorang yang memberi mesej tu dia akan sampaikan mesej tu sebab dia memerlukan perubahan yang dia inginkan, bukan secara berlawanan. So bila mesej yang disampaikan tu tak dapat diterima oleh pihak bawahan atau pihak atasan, benda tu pun akan menjadikan konflik dan masalah di tempat kerja. Okay. So yang kalau perhatikan, boleh nampak gambar ni kan, ada dua orang tengah duduk. Yang pakai kot ni, dia ni saya rasa manager lah, dia manager. Yang ni dia punya kaki tangan. Dia bagi tahu, saya belum baca lagi laporan awal ni, tapi saya nampak bagaimana untuk membaikinya menjadi lebih baik. Maksudnya dia kata belum baca, tapi dia kata tapi saya nampak bagaimana untuk membaikinya menjadi lebih baik. Maksudnya orang tu tak baca, tapi dia kata dia akan nampak. So orang ni macam terkejut, betul tak? Maksudnya dia tak baca, tapi dia kata dia akan membaiki. So maksudnya benda-benda yang akan menjadi konflik ataupun pencetus masalah lah seperti begini. Sebab kat sini kurangnya komunikasi yang berkesan. Boleh semua? Okay, komunikasi di tempat kerja. Ini komunikasi tempat kerja ni seperti pengurus dengan pekerja, pekerja dengan pengurus, sesama rakan kerja. Ini adalah 3 medium yang kita selalu kita akan mendampingilah untuk kita melaksanakan tugasan harian kita di organisasi kita.
Pengurus dengan pekerja selalunya orang atasan, pegawai atasan. Bekerja dengan pengurus, kita dengan mereka. Maksudnya sama keadaan sama, cuma bila pengurus dengan pekerja, selalunya pengurus ni dia akan sampaikan arahan, maklumat yang kita perlukan untuk melaksanakan tugasan harian kita. Kalau kita bekerja dengan pengurus pula, niat kita, pandangan kita ataupun sebarang tentang tugasan yang kita tak dapat laksanakan tu, kita akan bagi tahu kepada pengurus ataupun orang atasan. Maksudnya media macam mana kita nak bagi tahu kepada pengurus. Kalau kita salah bagi tahu dan kita salah penyampaian lah apa yang saya maksudkan pun boleh menjadi konflik dan akan mencetuskan perbalahan di kalangan pekerja dan juga pengurus. Dan sesama rakan sekerja, di mana rakan sekerja pun memainkan peranan yang penting, di mana kita selalu kita akan mendampingi mereka, terutamanya kita sampai ke kerja, kita akan jumpa kawan kita akan ucapkan selamat pagi, kita akan bertegur mereka, kawan-kawan yang ajar kita untuk pergi makan ataupun keluar lah, ataupun untuk tugasan kerja sebagai teamwork pun kita akan berkomunikasi dengan mereka. Kalau kat sini tiada komunikasi, macam mana kita nak wujudkan satu hubungan yang baik dan juga satu persekitaran yang baik. So memang akan berlaku konflik. Kadang-kadang kita boleh nampak satu organisasi tu bila kita nampak ada yang macam berpuak-puak. Ada yang tak nak bercakap dengan orang A, ada yang tak nak cakap dengan D. Lepas tu ada yang suka mengasut, mengedengki pun ada. Bermulanya daripada masalah komunikasi. Saya rasa perempuan pun pernah mengalami situasi sebegini. Saya rasa perkara-perkara macam ni selalu ada di mana-mana tempat kita bekerja. So kadang-kadang mencetus masalah, kadang-kadang sampai kita nak laksanakan tugas pun kita takkan rasa selesa. Kita nak datang ke kerja pun kita rasa macam demotivate. Maksudnya kita kurang bermotivasi sebab kita rasa orang ni kan tak suka bercakap dengan saya. Rupanya orang tu dia okey, maybe dia cara kita nak berkomunikasi dengan dia tu maybe akan salah, maybe kita terlalu kasar dengan orang tu, ataupun ada beberapa halangan ataupun perkara yang berlaku di persekitaran tu yang membuatkan masalah ataupun konflik berlaku. So kita perlukan satu komunikasi yang berkesan apabila kita berhadapan dengan semua. Okay, boleh boleh faham semua? Madam Gita nak tanya boleh? Okey, boleh. Macam mana kalau nak bercakap dengan rakan sekerja yang memang bukan jenis yang suka nak bercakap. Dia tak suka bergaul dengan pekerja lain. Dia seorang je. So contoh kalau ada makan-makan dekat office tapi dia seorang je tak nak ikut. So macam mana nak ajak dia, try to talk dengan dia. Betul. Apa yang Puan Amy cerita, berkongsi ni, betul perkara ni selalu kita akan alami. Maksudnya dia jenis suka bersendirian, dia jenis bila kita ajak pun dia tak nak bersama dengan kita, betul tak Puan Amy? Betul. So I nak tahu macam mana nak communicate dengan orang yang macam tu. Kita yang ni kita boleh approach, maksudnya kita approach dia dengan kita yang mulakan perbualan ataupun kita yang tegur dia. Dan saya rasa jika maybe kita boleh bagi dia something macam satu reward ataupun penghargaan diri, ataupun kita kena selalunya benda-benda ni berpunca sebab mereka lebih suka bersendirian. Dan kita kalau nampak mereka selalu melakukan kerja seorang-seorang dan kadang-kadang mereka rasa mereka tak perlukan kita untuk membuatkan tugas. So kita ada satu strategi yang kita boleh buat di mana kita boleh pasang strategi di mana kita kelompokkan mereka dalam satu teamwork. Maksudnya kalau dia seorang, dia tak boleh iaitu tak boleh menyempurnakan satu tugasan tu. Maksudnya dia perlu ada satu partner. So maybe pihak pengurusan boleh pairkan ataupun boleh gabungkan dia bersama partner yang lain
untuk membuat sesebuah tugasan ke ataupun apa-apa aktiviti yang perlu dilaksanakan organisasi. So secara tidak langsung dia mesti akan berhubung dengan tim tu. Saya rasa strategi sebegitu memang berkesan Puan Amy. Maksudnya kita kena, maksudnya yang ni pihak pengurusan perlu tahu tentang dia punya personality. Ada tak pernah berlaku apa-apa insiden yang dia tak nak bekerjasama ke dengan pasukan lain ke, ada tak Puan Amy? Macam ada ke? Tak ingat lah, rasa macam tak ada kot. Saya rasa kalau pihak organisasi mengambil perkara ni lebih serius, kita boleh kelompokkan dia satu pasukan lah. Kalau dia jadi dalam satu pasukan, dia secara tidak langsung dia perlu berkomunikasi juga dengan orang lain untuk dia membuat tugasan tu. Dan selain itu peranan rakan sekerja jugalah. Tapi walaupun kita sudah membantu dia semua, saya rasa pihak organisasi perlu ambil perkara ini sebab saya rasa setiap organisasi menekankan hubungan yang baik di antara kalangan rakan sekerja. So daripada aspek ni, saya rasa organisasi boleh memberikan perhatian serius. Puan Gita, Ya, boleh saya bagi idea sikit tak? boleh Puan Amna. Okey, kalau kes macam tu saya rasa benda ni pun dipraktikkan di tempat kerja saya lah. Diorang suka buat surprise birthday party. Rewards Simple je, kan? kan? Contohnya bila orang terdatang kat tempat kerja je, lepas tu tiba-tiba orang ramai nyanyi lagu birthday untuk dia kan. So benda tu macam surprise lah untuk dia kan. Jadi mungkin sebelum ni tak ada orang meraihkan hari jadi dia di tempat kerja, jadi mungkin boleh dimulakan lah. Itu pendapat saya lah. Betul juga. Itu pun boleh memberikan penghargaan kepada, maybe dia rasa kesunyian, maybe itu pun salah satu cara. Bagus Puan Rahana memberikan idea. Ya, so saya rasa masing-masing mengalami, saya sendiri pun mengalami juga insiden-insiden ni. Dan kita sebagai manusia, kita harap kita akan cuba selesaikan perkara-perkara semua daripada berlaku. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Okay, ini tentang pengurus dengan pekerja. Normally, selalunya pengurus dengan pekerja mereka akan memberikan. Pengurus tu dia akan berikan arahan dan pekerja lah. Maksudnya itu cara dia berkomunikasi, so dia akan berikan arahan. Menjelaskan alasan kerja, menjelaskan prosedur, dasar dan amalan, mendapatkan maklum balas, pencapaian dan menjelaskan misi dan maklumat. So, perkara-perkara ini yang menjadi langkah-langkah untuk pengurus ataupun pegawai atasan untuk berkomunikasi kepada pekerja lah, maksudnya untuk pekerja, maksudnya mereka akan memberikan lebih kepada arahan dan juga menyampaikan matlamat mereka. Jika kalau tengok pekerja dengan pengurus pula, selalunya pekerja akan berkomunikasi dengan pegawai atasan ataupun pengurus untuk memberikan maklum balas, sikap dan perasaan mereka. Kadang-kadang ada yang kita rasa tak puas hati dengan kerja ataupun apa-apa arahan yang diberikan, kita akan berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua adalah mengumpulkan cadangan, maklum balas, keberkesanan dan juga maklumat mengenai pencapaian matlamat, ruangan menyuarakan permintaan, tingkatkan penglibatan pekerja dan sebagainya. So ini adalah salah antara beberapa langkah lah, maksudnya mereka akan berkomunikasi menggunakan strategi ini. Yang ketiga yang penting yang tadi kita kata, bersama rakan sekerja di mana selaras dengan tugas dan tanggungjawab antara unit dan jabatan. Maksudnya bila kita dapat satu tugasan, kita akan sama-sama terlibat untuk membuat tugasan itu secara bersama dan kita akan berkomunikasi melalui itu. Sistem sokongan sosial, semangat kegitaan, seperti contohnya bila kita beriadah, contohnya setiap organisasi akan ada satu medium untuk kita beriadah ataupun berhubung dengan kegiatan yang lain. Tak mungkin kita tak ada aktiviti-aktiviti sosial ataupun kebajikan, contohnya macam perayaan hari raya ke apa, kita akan adakan jamuan raya semua. So
media-media ni yang akan membuatkan kita untuk berkomunikasi, dan itu adalah salah satu tempat untuk kita berinteraksi antara satu sama lain. Selain itu, perkongsian maklumat dengan rakan sejawat, maksudnya maybe pekerja ni dia berkongsi maklumat tentang kerja, tentang apa-apa isu-isu yang berlaku dan apa-apa maklumat tambahan sebagai medium komunikasi. Dan juga memudahkan menyelesaikan masalah konflik, mengelakkan konflik antara jabatan ataupun unit. Maksudnya selain daripada itu, macam kita tadi kata, ada yang tak bertegur, tak cakap dengan kita langsung. So maybe pekerja yang lain boleh memberikan satu solusi untuk menyelesaikan konflik yang berlaku dalam masalah komunikasi. So siapa ada apa-apa pertanyaan setakat ini? Ke terlalu laju saya sampaikan saya punya kuliah hari ini? Okey semua? Semua okey. Okey, so saya pergi ke slide seterusnya. Kemahiran komunikasi. Macam mana kita nak berkomunikasi di antara satu sama lain? Okey, yang pertama adalah komunikasi mata. Komunikasi mata, tingkat kedudukan tubuh dan pergerakan, muka dan air muka, dan keterampilan dan suara. Maksudnya tingkah laku kita, maksudnya bila kita berkomunikasi kita akan nampak mata orang tu. Kadang-kadang ada orang suka cakap bertentangan mata, kadang-kadang ada orang tak suka tengok mata, betul tak? Lepas tu bila kita, ada orang kata bila kita tentang dengan mata kita akan rasa overconfident. Ni terpulang kepada masing-masing macam mana, tapi selalunya orang yang berkomunikasi dengan cara yang betul, dia akan bertentangan mata. Itu adalah salah satu kriteria penilaian dalam komunikasi lah. Dan juga kedudukan tubuh dan pergerakan, seperti kalau kita suka dengan seseorang tu, kita akan cakap dengan penuh excitement, maksudnya penuh ceria, bersemangat. Melainkan kalau kita tak suka orang tu, kita akan buat tak tahu apa orang tu cakap kan, kita akan rasa macam kenapalah orang ni datang kan, kita tak nak, macam aku tak nak jumpa lah dengan orang tu. Pernah kan saya rasa perempuan pun pernah rasa benda ni semua di sekitaran organisasi anda, betul tak? So satu lagi, yang satu lagi adalah bila kita berkomunikasi, kita perlu menimbulkan minat dekat orang tu. Maksudnya kita kena libatkan pendengar, menghiburkan, mengenal pasti, membawa topik perbualan yang anda mahir. Maksudnya kita perlu tahu apa yang orang tu minat dan kita kena melakukan perkara yang mereka terhibur untuk menarik perhatian mereka, untuk mereka meneruskan percakapan dengan kita. Macam apa yang saya buat sekarang lah, maksudnya bila saya tengah bercakap, saya perlu tahu apa minat tuan-puan. Maksudnya tuan-puan, perempuan hari ini perlukan latihan komunikasi berkesan. So, saya menyampaikan sedikit ilmu pengetahuan tentang komunikasi berkesan ni kepada perempuan semua. Yang ketiga adalah memberikan perhatian. Bila orang cakap tu kita kena bagi perhatian. Kita tak boleh mengendakan mereka. Maksudnya bila kita dengar dan kita akan bagi percakapan. Maksudnya komunikasi akan berlaku macam komunikasi tidak boleh berlaku sehala. Mesti kena ada dua hala. Maksudnya kita memberi dan mereka pun memberi dan kita masing-masing kena berdengar. So bila orang tengah cakap, kita kena dengar apa yang dia cakap, kita kena teliti. Contohnya tumpu sepenuh perhatian dengan pertumbuhan mata, duduk ke hadapan sedikit, menghadap orang yang bercakap. So saya rasa yang ni bila kita buat macam ni, kita memberikan perhatian dan benda ni akan memberikan satu tahap keyakinan tinggi pada orang pihak yang berlawanan tu. Maksudnya mereka rasa apa yang kita cakap tu didengar dan dia suka bual dengan saya. Kita akan anggap macam tu. Sebab bila orang tak bagi kita perhatian, kita akan rasa benda tu satu benda yang kita rasa macam bazir masa dan kita akan rasa kenapa aku cakap dia tak dengar maksudnya dia tak suka aku. Kita akan ada satu andaian-andaian yang negatif terhadap orang tu dan ini akan menimbulkan konflik juga. Satu lagi mendengar. Sama juga macam memberikan perhatian tadi, kita kena dengar apa yang orang lain cakap dan beri peluang orang lain cakap. Maksudnya kadang-kadang orang bila nak menyampur pun dia tak cakap excuse me, dia tak cakap minta maaf, dia akan terus masuk. So kita akan nampak ciri-ciri ni masa mesyuarat, masa kita bersama dengan pelanggan, kita akan perasan aspek-aspek ini yang di mana mereka ada yang buat
terlalu nampak ketara, dan ada yang kita nampak benda ni okey, kita still boleh maafkan semua. Tapi untuk kita bila nak berkomunikasi, kita perlu mendengar, sentiasa sabar, tidak menyampuk, berfikiran terbuka dan mendorong mereka untuk bercakap. Okey, dan seterusnya adalah pemerhatian. Kita nampak orang tu bila didengar, kita rasa didengar dengan lebih positif. Kita rasa apa yang kita sampaikan tu mereka memahami. Contohnya positif ni, diorang suka, diorang tak rasa apa orang kata, tak rasa boring. So kita rasa okey, apa yang kita sampai tu mereka faham. Dan mengemukakan soalan, maksudnya bila berlaku komunikasi ni, kita akan tanya, kita akan banyak tanya, kita akan rasa minat dengan macam tadi perempuan tadi tanya soalan kan dekat saya kan. So begitu, itu yang kita akan rasa komunikasi yang berlaku kat situ tu memang berkesan. Maksudnya kalau kita tak tanya, kita rasa pasif je, rasa kat situ seorang tengah bercakap. Seorang macam orang kata cakap sendirilah, cakap seorang macam tu kan. So macam bila ada interaksi, akan wujudnya komunikasi kat situ. Dan memberi refleksi perasaan, mimik muka, air muka. Daripada air muka, kita boleh tahu macam perempuan sekarang semua happy-happy je saya nampak. So maksudnya boleh dengan latihan yang saya bagikan, walaupun kita dah agak malam dah hari ni, tak apa, saya lepas ni saya akan berikan break sekejap, iaitu rehat sekejap. Maybe tuan-puan boleh minum air ke ataupun ada urusan sedikit ke, boleh selesaikan lepas dalam 5 minit ataupun 10 minit. Kita akan kembali bersama untuk sesi seterusnya lah. Maksudnya dalam sesi ni saya akan berikan sedikit gambaran, dan perempuan perlu memberikan pendapat ataupun cara penyelesaian terhadap sebuah situasi tersebut. So saya rasa okey setakat ni . So kita jumpa dalam 10 minit lagi. So boleh rehat lah . Saya tutupkan dulu saya punya slide . Okey. Okey, terima kasih Puan. Sama-sama. Okey, selamat datang semula. Dah sempat minum air tadi? Kopi ke, teh ke? Sempat. Oh, tak sampai. Yalah, sekejap. 10 minit kan, kadang cepat sangat sekarang masa berlalu. Okey, kita ke sesi kedua kita . Sekejap saya share screen. Okey. Boleh nampak semua? Boleh nampak? Boleh. Okey. Boleh Puan. Okey, kita sekarang tadi kita bagi sedikit kuliah ataupun ceramah penerangan tentang latihan komunikasi berkesan. So yang ni kita sekarang sesi kedua ni kita tengoklah daripada apa-apa visual ni, kita nampak apa yang gambar ni menyampaikan. Okey, cuba perhatikan gambar ni. Apa yang dua orang tengah buat ni kat sini? Tengah gaduh. Gaduh laki bini kan, gaduh kan. So dia nampak dua-dua marah, dua-dua masalah diorang ni macam ada benda yang terlalu serius lah. So kalau perasaan marah ni mereka menunjukkan emosi. So kat sini berlakunya akan berlaku konflik. So yang ni boleh kita akan selalu menghadapilah kalau kita rasa ada pendapat yang bercanggah. So kita akan boleh rasalah benda-benda macam ni. So ada sesiapa pernah ada pengalaman yang marah macam ni? Ke pernah gaduh ke dekat tempat kerja? Ada? Saya ada pengalaman lah. Boleh saya share? Boleh. Okey, waktu tu saya bekerja sebagai pegawai khidmat pelanggan di Kementerian Pelajaran. Waktu tu ada seorang klien ni datang, dia nak tanya tentang pertukaran isteri dia. Isteri dia bekerja sebagai, kalau tak salah saya, penolong pembantu murid. Saya tak ingat apa dia punya jawatan dia. Saya tak ingat.
Tapi lebih kurang macam warden kot, gitulah, macam tu. Lepas tu dia minta tukar tapi tak dapat lagi lah keputusan dia kan. Mungkin tempat yang dia minta tu tak ada kosong. Okay, jadi husband dia ni bercakap bagi pihak isteri dia bercakap dengan saya, dia nak jumpa pegawai yang berkenaan lah. Lepas tu saya kata, Encik minta tunggu sekejap sebab pegawai yang dia nak jumpa tu tengah meeting. Okay, dia tunggulah dalam 15 minit. Lepas tu dia datang balik dekat saya, lepas tu dia marah-marah. Dia kata, orang ni makan gaji buta ke? Dia kata kan. Dia kata, Encik minta sabar Encik, saya dah beritahu dia kata nanti dia sendiri akan datang jumpa Encik. Tapi waktu tu dia dah tak boleh sabar, dia meletup. Bila saya cuba nak tenangkan dia, cakap baik-baik kan. Tapi bila saya bercakap, dia bercakap. Bila saya bercakap, dia bercakap. Tapi yelah, saya pun sebagai manusia biasa pun, kita pun ada limit kita jugalah kan. Bila kita dah cakap baik-baik, dia pun tak hormatkan kita kan. Tapi akhirnya saya terpaksa jugalah tinggi suara. Saya kata dekat dia, Encik kalau dua-dua bercakap siapa nak dengar? Ya, jadi boleh tak Encik duduk bertenang, nanti sampai masa orang tu akan datang jumpa Encik. Lepas tu, tapi saya terus, lepas saya cakap macam tu, saya terus pergi daripada situ lah. Sebab saya tak nak konflik tu berpanjangan. Dan waktu tu saya rasa betul lah kot tindakan saya. Betul. Jadi saya rasa kadang-kadang kita perlu beredar dari tempat tu supaya situasi pergaduhan mulut tu tak berpanjangan. Itulah pengalaman saya. Betul. Terima kasih Puan Rohana kongsikan satu pengalaman yang cukup memberi kita satu manfaat dan satu juga cara penyelesaian untuk bila berlakunya kemarahan yang sebegini, apa yang kita perlu buat. Terima kasih sangat. Okay, so semua faham kelas di mana kita bila berlaku konflik ni, salah satu cara yang kita boleh buat adalah kita cuba meleraikan ataupun kita kena beredar daripada situ dan jangan kita mengapi-apikan lagi keadaan. Okay, so kita pergi ke slide seterusnya. Kejap, dia lambat. Okay, cuba perhatikan gambar ni, apa yang disampaikan. Rasa macam ada dua orang lelaki, ada seorang perempuan. Saya rasa masing-masing tengah berpegang tangan. Cara lelaki tu diri pun cara nampak macam-macam. So siapa boleh bagi tahu apa lelaki tu ataupun perempuan mereka tengah buat ni? Diorang tengah berbual-bual dengan relax je. Relax kan. So maksudnya ni menunjukkan di antara mereka berlakulah komunikasi. Maksudnya kita tak pasti komunikasi apa, tapi kita rasa komunikasi yang mereka berminat. Tetap dari segi tubuh, pergerakan tubuh, kita nampak mereka ni okey, maksudnya mereka ni ada interaksi. Maksudnya sesama mereka lah, maybe lelaki tu di tengah bagi pandangan, sama juga dengan yang seorang perempuan tu. Dan gaya mereka pun nampak, dari segi gaya kita boleh nampak yang lelaki yang berada di sebelah kiri tu dia macam dengar, lepas tu dari segi tenungan lelaki tu pun dia tengah tenung lelaki yang di sebelah kanan. Maksudnya perbualan ni cukup hangat lah bagi mereka. So ini salah satu tingkah laku ataupun body language yang kita boleh nampak dalam komunikasi berkesan. Okay. Okay, yang ni apa pula? Tengah dating. Cinta pandang pertama. Saya rasa yang ni lebih pada perhatian mereka. Maksudnya masing-masing bagi perhatian, komunikasi, berkesan juga. Dan senyum, ketawa tu menunjukkan lagi berminat dia, perempuan tu berminat dia. So selalu dalam hubungan personal macam ni, kita kata juga bila kita di tempat kerja dengan sesama rakan kerja, bila kita suka berkongsi masalah dengan rakan kita, kita akan membuat sedemikian. Maksudnya apabila kita di tempat kerja, kita kadang-kadang bila kerja kita akan menghadapi stres yang sangat banyak dan kita perlukan rakan sekerja ataupun seorang pegawai ataupun atasan yang kita perlu untuk meluahkan perasaan kita.
Dan cara kita meluahkan perasaan adalah kita berkomunikasi. Bukan saya minta berkomunikasi lagi perempuan macam ni dekat tempat kerja, kalau suami isteri lain lah kan. Tapi yang ni contoh, maksudnya bila kita suka seseorang, kita suka berkongsi pendapat, kita akan mempunyai tingkah laku ataupun raut wajah macam ni. Kita akan happy, kita akan rasa seronok je nak jumpa dia orang. Macam nak bercinta lah, macam tu lah. Okay. So yang ketiga, keempat adalah ini kita akan pergi kepada halangan dalam komunikasi. Apa bentuk halangan yang kita ada dalam bila kita berkomunikasi? Satu, pemahaman berbeza. Yang ni selalu akan berlaku lah. Maybe A cakap ni, B cakap ni, lepas tu gaduh. Itu memang akan berlaku. Maklumat yang tidak mencukupi. Kadang-kadang orang ni nak cakap satu, tapi bila dia cakap tu dia terlupa sesuatu. Ini selalu berlaku dekat organisasi. Maybe pegawai atasan cakap benda lain, tapi dia sampaikan benda lain. Dia pula ada benda yang dia tak cakap. Maybe dia kata, bos kata awak ni, apa orang kata, selalu, apa orang kata, macam bos bagi satu benda yang kepujian, tapi benda tu akan jadi di mata orang yang disampaikan tu jadi sindiran. Maybe akan berlaku miscommunication kat situ. Dan perkataan yang berlapis seperti sindiran lah, saya kata selalu kiasan, macam tu. Selalu orang kata, awak nampak happy nampak, padahal orang tu baru kena maki dengan bos dia. Tak, padahal dia cakap benda lain. So orang tu marah, so member tu jadi emotional, akan jadi pergaduhan kat situ. Punca yang diragukan seperti gosip lah. Gosip ni selalu semua tempat, semua organisasi ada. Orang ni cakap pasal ni, orang ni cakap tu, dia pergi cakap dengan bos pula. Dia kata, bos cakap you macam ni. Padahal bos tak cakap, orang tu tak masuk pun office. Padahal orang ni pergi cakap, jadi konflik kat situ. Ni semua halangan dalam komunikasi. Keadaan sekeliling yang tidak sesuai seperti bising dan sebagainya, itu pun sama juga. Bila kita nak cakap sesuatu, maybe kat office tu ada member ni dia letak radio terlalu kuat. Dalam muzik dia macam rockers tu. Sekali apa yang orang ni cakap, dia punya pemahaman dia jadi lain. Apa benda aku cakap ni? Tu dia pun tak dengar, masing-masing kena jerit. So bila jerit, orang ni akan fikir, kau cakap aku, kenapa kau jerit dengan aku? Padahal orang ni bukan radio, dia takut dia tak dengar, dia cakap jerit. Itu semua keadaan sekeliling juga. Dan leka memberikan sesuatu. Kadang-kadang ada orang, bila kita cakap, dia tak mau dia macam hayal, dia dalam fantasy world dia. Kita cakap pun, apa benda ni kita cakap, dia faham ke tak faham. So kadang-kadang orang menyampah, dia akan kata, tak maulah aku cakap dengan dia, biarlah aku pergi cakap dengan orang ni. Akan berlaku juga kat situ halangan, barrier ataupun cabaran untuk kita berkomunikasi dengan mereka. Okay. Sekatan emosi tidak mampu meluahkan apa yang difikirkan. Kadang-kadang ada banyak benda kita nak cakap. Selalunya di mesyuarat, kita perasan kan, banyak benda kita nak cakap, tapi kita tak keluar idea tu. Tu pun dalam halangan komunikasi. So kita kena tahu macam mana kita kena buat satu persediaan yang rapi lah sebelum kita berbos ke. That's why kita ada dekat office ni, kita selalu ada macam nota, kita kena buat preparation. Sebab semua orang bukan dikurniakan boleh berkomunikasi dengan baik. Ada orang dia suka-suka, ada orang dia tak payah rujuk apa, dia boleh cakap je dengan orang tu. Tapi ada orang dia perlu bersistematik. Okey, satu lagi, yang last kali adalah kejadian yang baru berlaku. Trauma, maksudnya maybe orang tu atau pekerja tu dia baru daripada trauma, contohnya di kehilangan ahli keluarga. Kita pula pergi cakap pasal ahli keluarga tu. So kita dah tahu cerita dia, tapi kalau boleh janganlah tanya tentang tu, kita hanya bagi positive reaction dekat orang tu. Itu pun boleh menimbulkan konflik ataupun punca masalah berlaku di organisasi. Ataupun kurang minat, prasangka. Ini semua halangan dalam komunikasi. So okay, boleh faham. So ada apa pertanyaan setakat ni semua? Boleh Okay, sampai seterusnya. Okay, ini adalah salah satu tayangan video. Saya akan memaparkan tayangan video ni dan cuba puan-puan tengok apa yang berlaku dalam video tersebut. Sekejap saya stop share dulu.
Sekejap kelas, ada 9 problems. Okay. Okay, sekejap. Okay. Boleh nampak? Boleh? YouTube. Boleh. Okay, saya akan mulakan tayangan ni sekejap. Okay. Boleh tengok, boleh faham apa daripada video tu tadi. Okay, apa yang boleh rasa daripada video tu tadi? Dia punya team leader, dia tak communicate dengan orang bawahan dia. So dia punya employee yang bawah dia tu tak faham apa benda nak buat. So end up diorang tak buat kerja. And then diorang keep on fighting during discussion tu. Betul. So tak ada interaksi langsung. Ya, betul. Ada siapa-siapa nak cuba lagi? Tak ada. Saya nak cuba. Okay, dengar tak? Dengar. Dengar okay. Dia punya team leader itu dia tak menyampaikan tugasan tu dengan betul. Maksudnya dia tak explain betul-betul yang A tu kena buat apa, yang B tu kena buat apa. Jadi akhirnya dua-dua tu buat benda yang sama dan bila dia submit balik pada team leader dia pening kan. Rupanya dia buat benda yang sama. So dia punya productivity dia rendah lah, tak seperti yang diharapkan. Patutnya dua orang tu buat dua perkara yang berbeza. Jadi kerja tu boleh siap cepat. Sepatutnya begitulah. Itu Betul, Puan Ana dengan Puan betul. Betul, sepatutnya bila penyelia dia, supervisor dia bagi dia kerja, dia orang tugasan tu, engineer dia ataupun dia kena bagi penerangan tentang apa yang perlu dia orang lakukan. So dia bagi macam tu je, so tak ada komunikasi yang berlaku kat sana. Dan masing-masing buat benda yang sama dan idea dia orang berbeza pun last jadi konflik di organisasi. So saya rasa situasi sebegini
selalu berlaku dekat organisasi, betul tak? Kan? Selalu orang bos bagi macam tu, kadang-kadang bos yang kedua pula dia pun tak brief apa, bila pekerja dah laksanakan tugas, separuh kerja kita nak buat, masa tu baru detect kesalahan dan menjadi konflik di organisasi. So saya harap lepas perempuan dengar kuliah saya hari ini, bolehlah memperbaiki sedikit sebanyak tentang kemahiran anda. Saya rasa semua pernah mengalami situasi sebegini di tempat kerja anda. Cuma latihan kita hari ini untuk bagi satu refreshment ataupun satu pendekatan untuk semua perempuan, untuk kita mengasah lagi kemahiran kita, untuk kita mengelakkan perkara-perkara sebegini yang berlaku yang boleh menjadikan kita ni kita akan rasa macam down ataupun kita akan rasa sedih, kita tak ada motivasi untuk nak lagi kerja. Okay, seterusnya saya rasa kita dah sampai ke penghujung kita latihan kita pada hari ini, di mana saya kata layan orang lain sebagaimana anda mahu diri anda dilayan oleh orang lain. Maksudnya kita, apa yang kita buat kepada orang tu yang akan jadi kembali kepada kita. Maksudnya kita kena, kalau kita layan orang tu sebegini, orang tu akan layan kita dengan baik. Kadang-kadang kita akan nampak kesan di sebaliknya, tetapi tak apa, kita akan cuba buat positif dan jangan kita letakkan diri kita di tempat mereka. Maksudnya jangan, kalau mereka marah dan kita pun terlalu marah, jangan kita, macam tadi Puan Rawana berkongsi tadi, bila dia meleraikan dan dia kata yang cukup pantas yang perlu buatlah, kita kena keluar daripada keadaan itu dan jangan mengapi-ngapikan keadaan itu, lagi bahaya. Maksudnya semua orang nak dilayan dengan baik, dengan kita nak tutur kata dengan baik, dengan kena jaga emosi masing-masing. Tak ada orang yang nak suka orang tu dilayan secara emosi yang tinggi, dengan marah dan macam tu. Semua orang suka berkomunikasi dengan cara yang berhikmah dan rasional dan berfikiran. Kita diberikan akal fikiran untuk kita berfikir positif, dan lebih-lebih lagi di musim pandemik ni ramai orang yang beremosi sebabkan punca pendapatan tak ada, dan banyak kita tengok dalam viral-viral di dalam Facebook, dalam social media. So di tempat kerja pun sama, kita semua akan gunakan rangkaian online ataupun secara bersmuka di talian internet ni untuk kita melakukan tugasan, dan banyak miscommunication boleh berlaku daripada sini. So kita nak elakkan tu, kita perlukan satu komunikasi yang berkesan, dan apa yang saya bagi tahu anda semua pada hari ini berharap memberi sedikit sebanyaklah penambahbaikan terhadap prestasi perempuan di organisasi masing-masing. So ada apa-apa persoalan sebelum kita mengakhiri latihan kita pada hari ini? Tak ada Puan, semua okey. Okey. So saya akan berikan link penilaian untuk perempuan isi selepas kursus ni, dan link tu, keputusan link tu saya akan dapat automatik daripada Google Form. So untuk sebab dalam penilaian tu terdapat macam mana perempuan daripada latihan ni macam mana input yang dapat ni boleh terima oleh perempuan, dan boleh adaptasi kemahiran yang belajar hari ini di persekitaran perempuan di tempat kerja masing-masing. So disebabkan perempuan semua merupakan daripada organisasi yang berbeza, saya akan menghubungi perempuan secara peribadi untuk mengikuti perkembangan anda. Dan jika kita rasa kita boleh aturkan sekali lagi satu latihan siri kedua ataupun yang siri ketiga, kita akan jumpa lagi dengan peserta-peserta yang akan datang lagi. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua sudi dengar latihan saya selama 1 jam saya rasa, dan sila patuhi SOP kesihatan dan jaga diri anda. So selamat malam semua, jumpa lagi. Terima kasih Puan. Sama. Bye semua. Terima kasih, bye-bye.